Anwar wujud sebagai orang politik atau tokoh politik sebab Tun Mahathir. Itu tajuk perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, tolong maklumkan, share ramai-ramai dan pastikan anda sertai Telegram saya Regi Jetsiri Taudin, kerana sekarang kita banyak mengalami shadow ban ataupun usaha mengekang pencapaian. Okey. Jadi Anwar wujud sebagai orang politik sebab Tun Mahathir adalah ungkapan ataupun yang saya dengar apabila saya dimaklumkan berkenaan dengan satu klip yang menjadi klip promosi satu sesi yang telah diadakan bersama Tun Mahathir oleh kumpulan apa dia orang panggil diri mereka, Keluar Sekejap, ya. I think is Khairi Jamaluddin KJ dan Syahril, ya, kedua bekas UMNO lah. Okey, so saya belum tonton. Saya nak beritahu awal-awal saya belum tonton dan saya tidak tahu sekiranya klip itu ataupun the interview sudah disiarkan ke tidak. So awal-awal lagi saya nak beritahu live ini ataupun sesi Jom Bicara ini bukannya untuk mengulas apa yang KJ tanya, apa yang Tun jawab, no. Tetapi di dalam klip promosi ada pertanyaan ini oleh KJ, iaitu Anwar wujud sebagai orang politik sebab Tun. So dia tengah mengajukan satu soalan kepada Tun lah. Kemudian dia tanya kenapa Tun tidak tegur Anwar bila Anwar buat benda ini itu and all that stuff lah. So itu saya tak nak masuk. Tetapi sebelum saya tonton, ingin saya beritahu atau sampaikan bacaan saya, pendapat saya mengapa Tun naikkan Anwar dalam arena politik. Okay. Now, saya boleh tonton, mungkin Tun ada jawapan yang sama dengan saya, mungkin Tun ada jawapan berbeza dengan saya, malah Tun adalah orang terlibat, not me. So of course Tun lebih tahu dari saya. Tetapi kadang-kadang di dalam sesi bicara, sesi wawancara, tidak semestinya orang politik akan memberi jawapan yang sebenar. Kadang-kadang dia beri jawapan yang diplomatik. So saya akan memberi ulasan berdasarkan pembacaan saya dan pemahaman saya apa sebenarnya atau mengapa pentingnya Tun membawa Anwar naik sebagai orang politik. Why was it so important? Anwar pada asalnya dia orang kuat ABIM. Pada masa itu ABIM ini bukannya dia tidak suka Tun. Dan ABIM rapat dengan PAS. So saya nak pendekkan cerita, saya tak nak masuk mendalam lah. Kalau mendalam saya masuk dalam live lain. So Anwar menjadi satu tokoh pidato yang hebat dan banyak demonstrasi, banyak ceramah yang diberikan kepadanya. Dia makin naik di kalangan golongan muda sebagai seorang bukan hanya tokoh pidato Islam yang hebat, tetapi sebagai satu ikon yang mirip kepada perjuangan PAS yang bersifat konservatif. Dan dia memang dilihat sebagai masa depan seorang Islamik progresif yang konservatif tetapi mampu membawa ABIM dan perjuangan ummah ni ke satu tahap yang baru. Jadi ini telah menarik perhatian PAS dan PAS pun rapat dengan ABIM, ABIM pun rapat dengan PAS, dan Anwar sebenarnya sudah ada persefahaman di antara orang-orang tertentu bahawa dia akan sertai PAS. Jadi bagi saya lah, apa yang saya faham berkenaan Tun ni, bacaan Tun ni memang he is 10 steps forward. He looks 10 steps ahead. Dia boleh lihat apa yang akan berlaku 10 langkah ke hadapan. Jadi kalau saya Tun pada ketika itu, saya pun akan lihat bahawa jika Anwar memasuki PAS dengan kaliber dia, dengan pidato dia, dengan pewatakan dia, tidak mustahil dalam masa dekat, mungkin tak sampai 10 tahun atau 10 tahun, Anwar boleh jadi Presiden PAS. Dan sekiranya benda itu berlaku, PAS akan menjadi masalah besar pada ketika itu buat UMNO. So Tun baru jadi Perdana Menteri 1981. Antara yang Tun lakukan awal-awal lagi bila dia jadi Perdana Menteri ialah cuba pikat
pelawa Anwar masuk UMNO. Dan untuk memendekkan cerita, Tun telah dia masuk sebagai PM 1981. Jadi dia nak adakan pilihan raya umum awal pada 1982, tahun selepas dia jadi Perdana Menteri. Sebelum itu dia bawa Anwar masuk UMNO, kerana musuh itu lebih baik ada di tepi anda berbanding dengan di luar. Dan kalau orang tu di tepi anda, anda boleh jaga, anda boleh kawal, anda boleh selia. Jadi dengan itu Anwar masuk UMNO, dan Tun telah menekankan perlunya Anwar bertanding di Permatang Pauh. Tak silap saya pada masa itu Permatang Pauh, if I'm not mistaken, is dari PAS, Muhammad Sabu, kalau tak silap saya lah. Tapi apa pun Permatang Pauh ni kubu kuat PAS. Jadi dengan masuknya Anwar, PAS terkejut. Anwar dah ada persefahaman nak masuk PAS, tapi dia masuk UMNO. Kemudian Tun benarkan Anwar bertanding di Permatang Pauh, dan Anwar menang besar. Jadi Permatang Pauh sekelip mata bertukar menjadi daripada kubu kuat PAS menjadi kubu kuat UMNO. So dari sudut itu, kemasukan Anwar telah melemahkan PAS, dan kemasukan Anwar telah membawa imej keislaman yang lebih, membawa imej keislaman yang lebih sedikit ke dalam UMNO. Dan seterusnya Anwar ni terpaksa diberi laluan untuk naik dengan cepat daripada menteri di dalam pejabat Perdana Menteri kepada menteri ini, kepada menteri itu, menteri pendidikan dan sebagainya. Sebab Anwar adalah seorang yang ambitious, dia nak naik cepat. Jadi kalau Tun kekang dia, boleh jadi masalah. So diberi laluan untuk naik cepat, dan akhirnya sampai masa Anwar dijadikan Menteri Kewangan. Now, sama ada Anwar buat ke, Anwar tak buat ke, itu tolak tepi. Tetapi apa yang Anwar lakukan masa dia Menteri Kewangan menjadi tanda soal, iaitu dia nak masukkan IMF. Dan krisis mata wang terburuk pada ketika itu, dan ekonomi terburuk pada ketika itu di Malaysia berlaku. Kebetulannya Anwar adalah Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri. So akhirnya Anwar ataupun kem Anwar mencabar Tun. Kononnya Tun mengamalkan nepotisme, kronisme. Akhirnya Anwar dipecat kerana perkara-perkara yang melibatkan soal-soal akhlak dan sebagainya lah. Itu saya tak nak masuk. Tetapi sebelum Anwar dipecat tu, apabila Anwar ataupun kem Anwar menuduh Tun mengamalkan nepotisme, kronisme, Tun mengambil langkah menyenaraikan hitam putih segala syarikat-syarikat berkait dengan kroni-kroni Anwar, kroni-kroni ahli keluarga Anwar dan sebagainya. Jadi pada masa itu Anwar tidak mampu mencabar Tun. Anwar tidak berani mengatakan senarai itu tipu. Nama Zahid pun ada, dan jangan lupa Zahid tidak lama selepas itu secara terbuka mengaku bahawa dia terima manfaat daripada Anwar selaku Menteri Kewangan. So dia telah memohon maaf ampun daripada Tun, di umum, dibawa oleh media arus perdana. So dengan pemecatan Anwar, apa yang Tun cuba halang pada awalnya, iaitu ada musuh di luar, akhirnya menjadi juga kenyataan. Anwar menjadi musuh di luar. Cuma kalau dulu dia hanya setakat aktivis ABIM, selepas dipecat dia adalah ahli politik yang pernah menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi dia jadi musuh yang lebih hebat. So itulah permulaannya karier politik Anwar sebenarnya, dan bagaimana Anwar menjadi musuh UMNO yang kuat, yang pernah menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Mulanya pada bacaan saya ialah untuk mengelakkan daripada Anwar duduk di luar dan jadi masalah. Tetapi ceritanya berakhir dengan Anwar duduk di luar dan menjadi masalah buat UMNO. So itu pemahaman saya, itu bacaan saya. Saya tidak ingin menonton dulu dan menceritakan kemudian, kerana itu akan menjadi ulasan apa yang dibincangkan antara KJ dengan Tun. Dan saya khawatir
kadang-kadang di dalam satu temu ramah tidak semestinya seorang yang disoal tu akan menceritakan penuh atau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. So saya beri perspektif saya berdasarkan pemahaman saya wujudnya orang politik bernama Anwar Ibrahim ni dan apa kaitan atau peranan Tun dalam kewujudan beliau. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.